Penubuhan Malaysia telah diisytiharkan pada 16 September 1963 yang merupakan satu gabungan wilayah yang berada di bawah satu kerajaan pusat dengan menggunakan konsep federalism. Menurut Casey Ware, federalism ialah kewujudan dua peringkat kerajaan iaitu kerajaan pusat dan kerajaan negeri yang mempunyai kuasa tersendiri secara selaras dan bebas. Idea pembentukan Malaysia ialah konsep yang menggabungkan beberapa bekas tanah jajahan British di Asia Tenggara. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj bercadang untuk menyatukan Singapura, Sarawak, Sabah dan Brunei dalam satu kerajaan persekutuan. Pada 27 Mei 1961, ketika Majlis Makan Tengah Hari yang dianjurkan oleh Foreign Correspondent Association of Southeast Asia di Singapura, Tunku Abdul Rahman telah menyatakan hasrat ingin mengadakan persefahaman dengan Britain dan rakyat-rakyat di wilayah Singapura, Sabah, Brunei dan Sarawak, dan suatu rancangan hendaklah diadakan bagi merapatkan lagi perhubungan wilayah-wilayah dalam politik dan kerjasama ekonomi. Usaha menubuhkan sebuah negara persekutuan Tanah Melayu dengan tanah jajahan British di Borneo pada awalnya telah dikemukakan oleh Lord Fraser iaitu pengarah syarikat berpiagam Borneo Utara. Beliau melihat bahawa percantuman adalah penting dari sudut ekonomi dan pentadbiran penjajahan British. Percantuman wilayah ini juga dapat mempermudahkan pentadbiran dan menjimatkan perbelanjaan pengurusan. Sekali lagi, pada tahun 1950, idea percantuman wilayah ini telah timbul dan disuarakan oleh Sir Malcolm Macdonald yang itu merupakan seorang pesuruhjaya tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu dari tahun 1949 hinggalah 1952. Akan tetapi, cadangan beliau ini telah ditolak oleh kerajaan British. Bukan itu sahaja, cadangan pembentukan Malaysia ini juga telah dikemukakan oleh pemimpin politik tempatan, misalnya Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj yang telah memberi pendapat tentang percantuman persekutuan Tanah Melayu dengan Singapura. Pada tahun 1955, perkara ini telah disebut dalam Perhimpunan Agung Tahunan UMNO. Bagi faktor pembentukan Malaysia, bagi melahirkan idea sebuah negara yang menggabungkan beberapa buah wilayah, Tunku Abdul Rahman telah memberikan perhatian kepada pelbagai aspek yang mengambil kira dari aspek politik, ekonomi dan juga sosial. Antara faktor-faktor penubuhan Malaysia, yang pertama adalah mengelak ancaman dan pengaruh komunis. Terdapat pelbagai pihak yang tertarik dengan gabungan persekutuan Tanah Melayu dengan Singapura. Dengan ini, pihak British sendiri bersetuju dengan gabungan ini kerana wujud banyak persamaan antara kedua-dua pihak iaitu dari segi sejarah, undang-undang, ekonomi dan kewangan. Faktor kedua bagi dalam pembentukan Malaysia adalah memberikan kemerdekaan kepada Sabah, Sarawak, Brunei dan Singapura. Melalui pembentukan Malaysia, Sabah, Sarawak dan Brunei dan Singapura akan mendapat kemerdekaan yang lebih awal yang dijangkakan kerana negara-negara ini masih lagi di bawah jajahan British sewaktu cadangan ini diusulkan. Bagi faktor yang ketiga adalah perkongsian faedah ekonomi. Ekonomi adalah menjadi satu faktor pembentukan Malaysia kerana perkembangan ekonomi tidak seimbang dalam negeri-negeri Sarawak, Sabah, Brunei, Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu. Kerana ekonomi Sabah dan Sarawak masih mundur berbandingan negeri-negeri lain. Pembentukan Malaysia akan mewujudkan kerjasama dalam bidang ekonomi dan akan menguntungkan negeri-negeri yang mundur seperti Sabah dan juga Sarawak. Faktor keempat yang menjadi pembentukan Malaysia adalah membela masyarakat Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Sabah dan Sarawak mengalami sejarah yang hampir sama dengan Tanah Melayu kerana pernah diduduki oleh kuasa-kuasa barat, terutamanya British. Namun, nasib penduduk di wilayah ini tidak sama dengan nasib penduduk di Semenanjung Tanah Melayu, terutamanya golongan Bumiputera dengan kebanyakan jawatan dan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut dipegang oleh bangsa asing. Oleh itu, untuk sistem penamanan hanya pada kadar
3% sahaja. Faktor yang kelima yang menjadi faktor dalam pembentukan Malaysia adalah menjaga kepentingan hak kaum bumi putera. Menurut Tunku Abdul Rahman, gagasan pembentukan Malaysia perlu menggabungkan wilayah-wilayah Borneo seperti Sabah, Sarawak dan Brunei, bukan hanya terhad kepada tanah Melayu dan Singapura sahaja. Idea pembentukan Malaysia yang dikemukakan kepada masyarakat awam dan wilayah-wilayah setempat, Tunku Abdul Rahman menerima pelbagai maklum balas tentang penubuhan Malaysia. Terdapat golongan yang menyokong dan tidak menyokong atas idea pembentukan tersebut. Yang pertama ialah reaksi masyarakat Sarawak. Cadangan Tunku Abdul Rahman telah menerima pelbagai reaksi dari Sabah dan Sarawak. Reaksi segera yang timbul di Sarawak dan Sabah selepas cadangan pembentukan Malaysia diumumkan adalah ke arah menolak cadangan ini. Kedua-dua negeri ini telah lama berada di bawah pemerintahan British, yaitu Sabah selama 60 tahun dan Sarawak melebihi 1 abad. Ramai yang ingin kekal di bawah pemerintahan British kerana mereka belum ada keyakinan untuk membentuk pemerintahan sendiri. Yang kedua ialah reaksi masyarakat Sabah. Sabah antara negeri yang paling menentang pembentukan Malaysia di peringkat awal semasa cadangan dikemukakan oleh Tunku Abdul Rahman. Penentangan di Sabah telah melahirkan beberapa buah parti politik yang melakukan pendapat atas sentimen anti Malaysia. Penduduk dari Sabah dan Sarawak sangsi dengan penubuhan Malaysia dan mereka ingin menubuhkan negara mereka sendiri, yaitu wilayah-wilayah yang ada di Borneo. Akhirnya, semua parti di Sabah menyokong penyertaan Sabah ke dalam Malaysia. Parti Perikatan Sabah telah mengemukakan tuntutan yang mengandungi 20 syarat yang dikenali sebagai Perkara 20. Reaksi yang ketiga ialah reaksi negara jiran, yaitu Indonesia. Pada awal perancangan Malaysia, negara Indonesia mengalu-alukan cadangan Tunku Abdul Rahman. Namun akhirnya mereka mengecam pembentukan Malaysia kerana Indonesia merasakan bahawa pembentukan Malaysia mewujudkan satu penjajahan baru yang dikenali sebagai neokolonialisme. Seterusnya ialah reaksi Filipina dan Brunei terhadap pembentukan Malaysia. Filipina ialah salah satu negara jiran yang membantah pembentukan Malaysia. Hal ini kerana Filipina menuntut hak mereka terhadap Sabah. Reaksi masyarakat Singapura terhadap pembentukan Malaysia. Kerajaan Singapura mendapat tentangan hebat terhadap rancangan pembentukan Malaysia dari parti pembangkang di negara tersebut. Pada 26 Julai 1961, sebuah parti yang dinamakan Barisan Sosialis telah ditubuhkan untuk menentang penyertaan Singapura dalam Malaysia. Kesimpulannya, pencantuman Malaysia bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Kita amat bersyukur kerana sekarang Malaysia sudah merdeka dan aman sentosa. Generasi muda pada masa kini haruslah menghargai segala yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam perjuangan pembentukan Malaysia kini. Harapan saya agar seluruh rakyat Malaysia dan generasi-generasi yang akan datang agar dapat mengekalkan kemerdekaan Malaysia dan perpaduan yang telah kita jaga selama ini.